apakah yang perlu saya lakukan jika terdapat banyak kepentingan pada hartanah saya? Okay, dekat Malaysia, kita menggunakan sistem torrent ataupun sistem pemilikan melalui pendaftaran. Kalau sekiranya nama kita ada kat dalam geran, tidak ada orang boleh challenge. Faham tak? Tapi kita kena ingat, apa saja aktiviti yang kita lakukan pada tanah tersebut kena mematuhi satu ialah syarat tersurat dengan syarat tersirat. So bila kita dapat geran tu, dia ada dua tau. Satu syarat tersurat. Syarat tersurat tu contohnya dia kata tanah ni hanya boleh untuk buat kebun getah saja. Okey, satu. Nombor dua, kalau sekiranya syarat tersirat adalah contohnya dia cakap tanah ni adalah tanah agriculture land, tanah pertanian. Bila kita dapat tanah pertanian, kalau sekiranya tanah tersebut 1 ekar ke bawah, kita hanya boleh bina satu rumah saja. Faham? Tak boleh lebih daripada satu rumah dan pemilik saja yang boleh punya rumah. Tapi you tahu kan, kadang-kadang apa yang berlaku ialah tanah tu dia pecah-pecah, dia buat lot lady, tahu kan? Lot lady. James ada tak lot lady dekat sana? Kat utara. Utara sini. Lot lady tahu tak? Rumah yang kata dia ada satu rumah tu kebun getah ataupun kebun kelapa sawit, tiba-tiba ada banyak rumah dia buat. Lot sate kan? Katakan. So kalau berlaku macam tu, maka dia telah melanggar akta ataupun syarat-syarat tersirat ada kat dalam geran tersebut. Jadi bila dia langgar kat situ, maka pejabat tanah ada hak untuk dendakan dia. Nombor dua, kalau dia tak bayar denda, pejabat tanah boleh ambil balik. So ingat dia tak langgar syarat-syarat yang ada dan dia kena bayar cukai tanah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita dekat orang kampung kata itu tanah saya, tapi rupa-rupanya tanah tu dah jual pada orang lain kan, developer kan. Sebab apa? Sebab dia tak bayar cukai tanah. Bila you tak bayar cukai tanah, kerajaan ada hak untuk ambil balik. Dia ada hak untuk ambil balik. Tapi semua penukaran bila dia ambil balik, dia akan bagi warning dululah. Dia tak boleh suka-suka simple-simple ambil lah. Jadi kalau sekiranya make sure kita punya alamat tetap tu sama seperti dekat dalam dalam pejabat tanah punya rekod. Jadi senang bila dia hantar, kita akan dapat information. Okey. Macam mana pula kalau sekiranya tanah tu adalah tanah bapa saya, tapi bapa saya sudah meninggal, kan? Saya punya bapa sudah meninggal, tapi bapa sudah kahwin lagi satu, kan? Contoh kan? So bapa saya punya, tapi dia kahwin, dia mak saya sudah meninggal. Dia sebelum bapa meninggal dia kahwin lagi satu. Jadi saya tak nak itu tanah mak tiri saya ambil. Jadi apa saya buat? Kalau macam tu, apa saya boleh buat? Nama saya tak ada dalam geran. Saya boleh pergi dekat pejabat tanah, saya boleh buat caveat. Itu nama caveat, maksudnya itu tanah tak boleh kita jual, tak boleh kita pajakkan, tak boleh kita charge tanpa kita tahu. So pajak tu maksudnya kita tak boleh sewakan kat orang, ataupun sewa lebih daripada 3 tahun, ataupun tak boleh digadaikan. Charge tu gadaian, digadaikan kepada bank. Tak boleh, kita akan tahu dulu. Macam tu lah. So selalunya kalau ada caveat, bank akan settlekan caveat dulu sebelum nak buat apa-apa. Saya tanah, mungkin bank tak akan caveat, bank akan suruh penjual tu settle dulu. Orang yang nak dapatkan loan tu settlekan dulu.